Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, kita memasuki paruh daripada Ramadan al-Mubarak. Kita ada perjalanan di depannya umur paruh daripada Ramadan menuju malam-malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam ini kita diberi kesempatan untuk kita mendengar perkataan-perkataan daripada ulama-ulama yang terdahulu. Yang kita tujuannya ialah untuk memperbaiki diri kita sebagai hamba Allah yang sempurna. Jadi dalam Quran yang kita baca tadi itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Tiga perkara itu kita. Dan ulama mengatakan asalnya ayat Quran dan dijadikan doa, sebab ayat itu berbentuk doa. Dan dikatakan oleh ulama ini adalah umul doa, kepala segala doa. Jadi kalau kita tak reti nak reka-reka doa, ataupun kita nak cepat, ataupun kita tak ada yang boleh istiqamah dalam doa, maka inilah doa yang paling sempurna. Bila diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang bernama hamba Allah ni, dia akan selamat dunia, dia akan selamat di akhirat, dan dia tidak akan diazab oleh Allah dalam api neraka. Mendapat pengampunan atau pemaghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama mengatakan kebahagiaan di dunia ni bukannya pangkat, bukannya kekayaan, bukannya pangkat, bukan kekayaan, bukan kedudukan, rumah yang besar, isteri yang besar, suami yang besar. Bukan. Dua perkara saja. Pertama ilmu, yang kedua amal. Barang ilmu apa? Ilmu syariat. Sebab kita tiap-tiap saat yang kita hidup dari Allah Subhanahu wa taala berlaku hukum. Kerana kita seorang yang mukallaf, orang yang diberi hukum syarak. Tiap-tiap saat, tepat 1:30 dia masuk ke Zuhur, bermula saat itu tertanggung kita kepada Zuhur pagi itu. Maka tiap-tiap saat itu berlaku hukum. Dan itulah perkara yang paling berat. Bagi seorang mukallaf, yang paling berat ialah menanggung hukum syarak pada setiap saat. Baik. Dikatakan oleh ulama tafsir, dia kata kebaikan dunia ilmu amal, ilmu syariat. Tauhid, fiqh dengan tasawuf, dan perkara yang membagikan halal dan haram. Amal apa? Amal syariat sendiri, amal yang menepati ilmu yang dikehendaki, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Apabila pincamnya, ilmu itu merupakan hidayah, amal itu merupakan taufik. Taufik bermakna taufik, quwwata ala ta'ah. Allah bagi kekuatan, Allah buka jalan, kita boleh melaksanakan ketaatan tersebut. Berapa ramai orang tahu semain luar bagus tak semayang? Nah. Berapa ramai orang tahu semain witir bagus? Semayang, nama semayang ni dah bagus. Tapi tak semayang, kenapa? Ini yang kita nak bincang malam ini. Ada ilmu tak beramal gila. Kita tahu satu perkara tu, tapi kita dengan sengaja tidak beramal gila. Ada amal tapi dengan tidak berilmu, dipanggil sia-sia. Tadi main 2 rakaat, abang ni 8 rakaat. Jadi siapa banyak pahala? Ikut akan memang 8 rakaat. Ada pahala dalam tu 8 rakaat ni. Sebab salah. Sebab Zuhur memang 4 rakaat. Kecuali terlupa. Tak ada orang terlupa sampai jadi 8. Paling lebih 5 je. Ini makan apa? Makan cendol tu makan apa lebih?
Akal kata bila banyak pahala tak. Syariat menetapkan 4 rakaat. Sengaja menambah, batal terus. Jadi amal tanpa ilmu sia-sia. Jadi kita sebagai mukallaf memerlukan kedua-dua ni. Kita perlu kepada hidayah daripada Allah, iaitu ilmu, dan kita perlu kepada taufik, kuat ta'ala, iaitu pembukaan jalan-jalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok bukti malam ni lah. Ke kita Ramadan cuti bulan tak pergi. Tak ramai yang boleh buat itu. Tak ramai yang boleh buat itu. Yang bawa teksi nampak baik. Yang bawa teksi, yang bawa motorbot, yang bawa motorbang. Ketika sebelum Ramadan, masa 24 jam, dah masuk Ramadan pun 24 jam juga. Kita tengok sembahyang sunat. 2 rakaat sebelum subuh makan sunat dulu. 2 rakaat sebelum zuhur makan, 2 rakaat selepas zuhur makan, 2 rakaat selepas maghrib makan, 2 rakaat selepas isyak makan. Muakkad. Jadi muakkad ni dah sangat dituntut, hampir wajib. Tertinggal boleh qada. Nabi pernah qada. Kau bila subuh tu, main sunat fajar dipanggil. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah mengambil berat tentang main sunat melainkan sembahyang sunat fajar. 2 rakaat sebelum subuh tu, kalau kita tinggal, itulah masalahnya, kita tak rasa rugi. Kita tak rasa rugi. Pasal memepeng hantar statement berapa beza kita. Kita tak pernah malaikat hantar statement berapa pahala kita. Dan kita tak nampak. Ini masalah iman. Masalah iman kita kepada Allah dan Rasul. Baik. Jarak di antara sembahyang subuh Qobliyah tu dengan sembahyang Qobliyah zuhur berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 1. Lebih kurang 7 jam. Tak ada buat. Masuk je bulan Ramadan, tengah tempat buat 8 rakaat. Kita boleh buat sunat je sembahyang tarawih ni. Orang tanya saya, Ustaz sebenarnya berapa 8 rakaat, berapa rakaat tarawih ni? Ada kata 20, ada kata 8. Tak payah buat sunat. Kau nak gaduh dengan tak payah buat. Kau ni pemalas ni. Jawab begitu dia diam. Nanti bila kita jawab, mana dalil ni? Itu dalil. Dia rukuk tak tahu dalil, bayar tak? Ikut je lah, orang dah buat benda baik ni, ikut dulu. Lama-lama Allah buka tu, Allah buka keinginan belajar, kita akan jumpa dalil. Ni nak dalil dulu baru nak tu. Kononnya, saya tanya Pak Ji, mana dalil rukuk? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Sampai dulu, ikut dulu. Pasal pertama, semayang tu dah fardu. Kita belajar orang awam tak perlu pada dalil. Cukup dengan belajar kitab fiqh. Tapi yang ditulis dalam kitab fiqh, semua kalau kita cek, ada dalil. Ini Allah nak memudahkan. Kalau semua orang kena hafal hadis, kena baru boleh semayang, kita tak tahu. Tak tahu macam mana kita ni. Ya tak? Doa mudah hafal tu payah hafal. Tak. Dia kalau siapa nak menghafal doa, pertama dia kena hafal doa mudah menghafal. Tapi doa tu 3 tahun dah tak selesai. Macam mana nak hafal doa pakai baju Allahumma inna as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Tahu pula tak boleh baca. Inilah bukti pada malam ni. Ketika di luar Ramadan, 10 yang muakkad tu jarak waktunya jauh, kita tak boleh nak buat. Ini jarak waktu dekat, maknanya penat juga main tarawih ni. Mampu kita buat. Kenapa? Kekuatan kita tak. Allah buka lorong, Allah mampu dia. Kalau aku mempermudahkan satu perkara bagi kamu, tak ada siapa boleh hadap. Budak-budak muda ni pun boleh datang. Kenapa? Allah buka jalan. Kalau Allah tak buka jalan, tua bangka memang tak boleh datang dah. Muda lagi tak boleh datang, nak siap-siap. Siapa dapat nombor 3, nombor 4 ni? Siapa ni? Dia fikir benda tu. Dia duduk siap-siap tu. Yang berniaga, yang itu, yang ini. Masing-masing dengan alasan masing-masing. Tapi ketika Allah menutup benda tu, tak ada apa kita boleh buat. Betul pada Allah, dengan rahmat di bulan Ramadan ni, Allah buka. Jadi sekarang ni kita nak cari apa? Kita nak cari pertolongan Allah lah. Untuk beribadat, untuk buat taat dan meninggalkan maksiat, bukan kekuatan kita, bukan kealiman kita, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pertamanya, carilah ilmu supaya kita dapat membezakan. Kemudian amalkan.
Jadi masalah kalau ada ilmu tak boleh amal. Itu yang kita nak bahaskan pada malam ni. Pukul 12 kita nanti. Syarat ada kategori lah. Ada kategori pukul yang nanti lah. Habis. Jadi macam ini. Ada ilmu tak boleh amal. Ada ilmu tak boleh amal. Kata Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu anhu. Seorang yang alim dalam bidang hadis, lahir kita 118 Hijrah, guru kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Man tahawana bil adab uqiba bil hirmani as-sunan. Barang siapa yang meremeh-remehkan adab. Perkara adab ni diremeh-remehkan. Diharamkan daripada perkara yang sunat. Dia tu akan diharam, disekat oleh Allah, ditutup pintu-pintu untuk mengerjakan istiqamah, mengerjakan perkara yang sunat. Mengerjakan benda yang sunat ni senang. Nak istiqamah. Mulai malam ni, mulai hari ni, tuan-tuan tengok diri kita. Tengok masing-masing diri kita, termasuk saya yang cakap ni. Selama 40 hari ke depan ni, boleh tak istiqamah 2 rakaat sebelum subuh tu, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Contoh, pengalaman saya mengajar tengah hari zuhur, di kuliah zuhur di pejabat-pejabat. Di pejabat. Tak sempatlah main kuliah zuhur. Sebab habis dia kuliah, iqamah zuhur. Tapi dalam fiqh dia mengatakan, boleh mengerjakan sunat kuliah zuhur selepas sembahyang fardu zuhur. Kerana dia masih lagi waktu zuhur. Sebab apa? Keadaan lebih teruk lagi tertinggal boleh qada di luar waktu. Maka sembahyang qabliyah tu boleh, ba'diyah zuhur tu boleh dibuat selepas sembahyang fardu zuhur. Kita sembahyang fardu zuhur, habis kita sambung lagi 2 rakaat dengan niat sembahyang qabliyah zuhur, habis bangun lagi dengan niat nak ba'diyah zuhur. Kenapa? Kenapa kita nak buat juga? Ini sembahyang yang Nabi tak tinggal. Fardu jangan kita lah, fardu semua orang faham kita buat. Tengok 40 hari akan datang. Kalau fail, maknanya tidak istiqamah. Kita akan dapat beberapa pahala daripada beberapa rakaat yang kita buat, tapi impact, kesan kepada hati dan kehidupan tak dapat kerana hilang istiqamah. Itu pentingnya istiqamah dalam amal. Yang Nabi kata buat sedikit dia tapi berkekalan. Saya pengalaman kerja dulu kat Singapura. Memang jaga pasca tu. Jangan sampai merah 9 minit je, dia filter mesin ni, dia merah tu. Sekali dia fail, cukup bulan hilang $30. Dipanggil attendance allowance. Kita kenapa ni? Kau tak istiqamah datang. Tak berdua. Itu makna istiqamah tu. Dia ada pesan yang kita nak istiqamah. Lepas tu kalau kita mengaji tinggi-tinggi kitab, tinggi KSCC lah kata. Susul kitab tu tinggi pada KSCC. Tapi kalau qabliyah ba'diyah dia tak boleh buat, mana amal dia dipertikai. Alim macam mana, ulama pun sibuk macam mana ulama, dia mengarang kitab, dia menuntut ilmu juga dia takkan tinggal benda-benda ni. Dia takkan tinggal. Lagi perhatikan apa yang kita tengok 40 hari akan datang ni. Qabliyah ba'diyah 10. Tuan-tuan kena catat, tuan-tuan kena ingat. Lagi apa? Ketika kita bermusafir, sembahyang 4 rakaat dipendekkan jadi 2 rakaat, rukhsah. Walaupun ada pendapat mengatakan tak ada dah sembahyang musafir sebab tu dah banyak RNR. Dia ingat Tuhan tu bodoh macam dia. Dulu masa Tuhan cipta alam ni, Tuhan tak tahu ada RNR. Allah mengetahui sejak alam ni lagi. Dan Allah melalui Rasulnya memberikan rukhsah. Maka kita mengambil musafir tu kerana rukhsah, bukan kerana tak ada suruh tu berjalan. Rukhsah. Tengok dalam Mustika Hadis diri ada 2. Tak tahu macam mana dia orang ni berfikir. Tak tahu. Benda agama ni kadang-kadang hampir-hampir masyarakat keliru mana nak ikut. Tahlil tak boleh, jamuan tahlil dia gambar. Tahlil tak boleh, bid'ah. Lepas tahlil ada jamuan, dia dulu makan. Ini pelik ni Malaysia. Tengok, ketika musafir boleh dipendekkan sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Bila masuk waktu zuhur tak nak sembahyang, boleh. Syarat niat jamak takhir. Boleh, macam itu. Nah, Nabi mengatakan, ketika kamu musafir, bolehlah qabliyah ba'diyah itu ditinggalkan. Kerana sembahyang fardu pun boleh dirikan. Tetapi, ini mafhum daripada kata Rasulullah. Lafaz bukan. Mafhum yang kita faham. Jangan tinggal sembahyang duha. Musafir itu, jangan tinggal sembahyang duha.
Tertinggal, kita akan dapat berapa kali kita buat sembahyang duha tu kita akan dapat. Tapi impact kesan kita tak dapat. Kita menuntut istiqamah kan. Kita tengok 40 hari mulai esok pagi. Ada sembahyang duha kan esok. Lepas syuruk 20 minit lebih kurang lepas syuruk sampai kepada masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur itu waktu duha. 40 hari istiqamah kan. Untuk mendapat satu benchmark dipanggil satu petanda yang kita boleh istiqamah lepas ni. 40 hari pertama tu sangat penting. Kalau tak boleh buat, kita akan tengok kenapa. Bagaimana yang disebut oleh Ibn Al-Barah. Lagi apa dia? Lagi ialah sembahyang sunat witir. Ini tak ada masalah. Pagi 8 rakaat kita naik 3 rakaat. Itu tak ada masalah. Bulan Ramadan tak ada masalah. Bulan lain tak tahu lagi. Paling malas sembahyang witir. Itu tuan sembahyang Isya. Kemudian sembahyang Ba'diyah Isya 2 rakaat. Naik 1 rakaat lagi takbir yang baru. Saja sembahyang sunat witir 1 rakaat. Selesai insya-Allah. Tapi dia mesti combine dengan 2 rakaat campur 1 rakaat. Dia tak boleh sendiri terus sembahyang 1 rakaat je. Tak afdal. Tu kira malas sangat lah tu. Tapi memang selalu malas pun. Tak apalah. 1 rakaat. Sementara nak dapat kekuatan. Sementara nak dapat kekuatan. Dan akhir kali sembahyang yang perlu sunatnya. Kalau sunatnya yang perlu kita perhatikan ialah sembahyang sunat tahajud. Menghidupkan 2 rakaat kurang-kurangnya tengah-tengah malam. Betul? Brazil lawan Jangan pura-pura tak tahu. Tahu semua muka bola ni. Brazil lawan Belanda. Dia kan ada break sekejap tu 15 minit. So 4 2 rakaat. Tapi kita lebih percaya syaitan. Kau jangan main-main nak tengok bola, janganlah main sunat tak baik. Syaitan tu. Semayang je lah. Daripada tak semayang. Baik aku tak tengok bola, tak semayang itu. Lagi tu. Ambil lah kesempatan yang tak. Lawan syaitan tu. Itu semua fatwa syaitan tu. Tak betul. Semayang tu. Dan cuma tengok bola tu kena duduk diam-diam. Tengok. Gol. Ambil balik. Bodoh pengadik. Dosa. Lari macam pondan. Menyerang apa? Dosa ni. Cuma tengok bola macam kantin. Diam. Gol. Sikit dah sikit. Gol. Man tahawana bil adab uqiba bil hirmani as-sunan. Barang siapa yang meremeh-remehkan adab, maka diharamkan daripada perkara yang sunat. Tak istiqamah. Itu kunci. Masuk tandas tak tahu berarti apa. Keluar tandas tak tahu berarti apa. Doa masuk tandas tak baca, doa keluar tandas tak baca. Saya dah huraikan pelai lepas. Apa makna doa masuk tandas tu? Kepentingan. Siapa yang tidak membaca doa masuk tandas dikira sombong. Kalau terlupa dimaafkan. Tapi terlupa ni, istilah terlupa ni sekali-sekali. Minta maaf apa? Saya datang lambat. Ini kau datang pukul 10 kan masuk pukul 9. Ya, pukul masuk 9 rupanya. Besok bagi datang lagi. Lusa bagi datang. Kat merah terus. Jadi lupa ni perkara sekali-sekali. Kalau hampir setiap masa kita masuk tandas, kita tidak baca doa, maka kita dikatakan orang yang sombong. Kerana tabiatnya tidak membaca doa masuk tandas. Kesan dia apa? Kita boleh istiqamah perkara sunat. Dia akan timbul rasa malas, dia akan menimbulkan fatwa dia ni kata. Sunat je, rajin buatlah, rajin tak apa. Lagi pun aku dah semayang padu. Dia orang tu langsung tak semayang. Dia pandang orang yang lebih sibuk dia boleh tidur. Bab ibadat ni pandang orang yang lebih hebat dari kita. Dalam bab harta pandang orang yang lebih teruk dari kita. Yang lebih miskin daripada kita, yang lebih susah daripada kita. Baru datang sifat syukur dan qanaat. Begitu. Tu. Masalah besar di luar dengan masjidnya tu. Ensir tandas. Ensir tandas. Kadang-kadang tempat tu pakai pen. Kadang-kadang kita ada lantai kayu. Awak kek tak ada tahan dah. Masuk-masuk ke salam memang tak ada ensir. Apa pun tak ada. Tahan ni lah. Bagaimana ni? Tak ada pilihan dah. Mesti nak keluar lah. Tolak balik je tak? Tu pun berdebar-debar tu. Dengan orang menangkap je. Berdebar-debar. Tak khusyuk. Bila tuan-tuan ketawa maknanya benda betul. Benda tu betul. Mati-mati ada pengenaman tak? Itu kalau tolak tu dua-dua je.
Baik, tengok Kalau kita takdirkan tikus memakan ente, okey tak? Tak ada tikus makan ente, tikus ni boleh kadang-kadang. Lepas tu dia gemuk-gemuk. Jadi tentulah tangan-tangan manusia yang merosakkannya. Kalau tak sengaja, tak masalah lah. Tapi awak pula dapat bukan orang sini, bukan orang Sri Lanka ni. Awak orang UK. Nak pergi KLA singgah sini. Sakit perut, nak cepat-cepat, cara je dulu. Apa nak buat? Ingat, segala harta dalam surau ni ialah harta wakaf. Maka barang siapa yang merosakkannya tidak mengganti, lari macam itu saja, berdosa. Tu dekat luar tu dia ada nombor telefon, ahli jawatan kuasa. Telefon salah-salah. Saya dah rosakkan ni answer ni. Berapa saya tak sempat nak jumpa apa, saya nak taruh duit dalam tabung berapa ringgit untuk ganti. Taruhlah lebih kurang RM8. Taruh RM8, terangkat tu. Itu masalah tu. Masalah kedua AJK pula. Tuan Kerusi, kita tengok tanda kita tu 5 pintu. 6 pintu tak ada answer. Pintu spare tak ada. Tak ada answer juga. Tanda 5 pintu je, dia kata 6 pintu tak ada answer. Termasuk pintu spare. Jadi saya katakan kita ganti. Tak payah ganti. Nanti rosak lagi. Ni. Terminate je AJK ni. Pelangai dia panggil. Tak, tuan-tuan percaya tak? Satu ketika mungkin ada orang yang mungkin tinggal tempat itu. Ini rupanya tanda tu. Elok-elok nak cari-cari, dia sedut balik tak yang dia. Dengan kalau kita flash tu macam air terjun, dengan tak beradabnya manusia guna tanda, benda tu timbul, dia tak bersihkan, ni semua melanggar tau. Ni semua melanggar dan bahkan menjatuhkan imej Islam. Jadi AJK kena ingat, ganti. Pastikan tandas yang terbaik. Pengalaman saya di Johannesburg 3 kali dengan saya pergi Johannesburg. Nanti tiap-tiap market saya pergi, takkan jumpa masalah ni. Takkan jumpa. Bersih, rumah. Tak tahu macam mana dia orang manage, dia orang maintain, tak tahu macam mana. Mungkin saja pengguna dia orang ni berakhlak. Macam itulah. Sampai guna pen, sampai guna tu, sampai macam-macam. Jadi bila melanggar adab, itu baru adab maksud tanda. Tengok adab Quran pula. Tengah-tengah baca Quran, jawab telefon. Melanggar adab. Innal ladzina fatamu minal malaikati walau mala jahannam walau mata berhari. Sadaqallahu azim. Buat tak tengok, hello. Kau ni tengah baca Quran, kau telefon. Okey. Habis. Nak sambung balik ayat. Alhamdulillah, barulah beradab. Qul huwallah. Hello, mana ada ayat qul huwallah hello? Tak ada. Bagi melanggar dah. Apa kesan dia? Allah harapkan dia perkara senang. Dia tak boleh buat ataupun dia tak boleh istiqamah. Dan tiap-tiap rumah sepatutnya ada satu bekas untuk menyimpan. Contoh pernah dapat kad kahwin kan? Ataupun kad kahwin lagi. Dia trend sekarang ni, dia kena bismillah. Dekat kad jemputan kahwin itu ayat Quran. Bang, ni dah habis nanti bang. Ini kahwin bulan lepas. Dah habis buang je lah. Ini buang ternampak. Sekiranya dia buat dalam keadaan tak ada ilmu, dia berdosa. Sekiranya telah dia terhukum mencampakkan ayat Quran dengan tu, sampah tu satu penghinaan kepada Islam, dia ulang sekali lagi dalam keadaan dia tak hukum, murtad Qurannya harus juga. Betul? Anak kita ada sekolah kafar, ada buku hadis, ada buku teks Al-Quran, dekat beberapa ayat, dimuatkan dalam kitab tu. Maka dah habis dia dah jadi, kita campak itu, satu penghinaan, melanggar adab. Jadi kumpulkan benda telah bekas, bakar, abu dia hanyutkan ke laut ataupun ke sungai. Ataupun ditanam di tempat yang yang diyakini tidak ada orang boleh langkah. Kalau kita tahu itu, main campak-campak ni gitu je. Tengok Quran, kita tahu atas dashboard tu. Panas, hujan. Panas, sejuk. Panas, akhirnya berkerekod. Quran, kita boleh baca pun. Tanya kenapa ni? Dia orang kata kalau tahu Quran ni, insya-Allah tak kena accident. Saya kata kat dia orang hafiz pun mati accident. Quran dalam dada tu. Mati accident juga. Yang tak tahu Quran ada sebab ni nak accident kenapa? Berhati-hati jalan raya. Barulah ada accident. Itu pun kena. Tak ada je pun. Tapi dia buat macam itu, dengan sengaja itu dipanggil melanggar adab Quran. Maka dia punya kesan dia sunat, perkara sunat. Baik.
Daripada nak kita adabnya banyaklah. Adab pakai baju, adab pakai seluar, kena duduk, pakai seluar. Dah sampai kat sini baru berdiri. Jangan pakai waktu berdiri, takut terkejut terus dia. Itu masalah hari tu. Pakai itu, masuk kaki kanan dulu, nak keluarkan tu, lepas tu baru masuk kaki kiri. Dapat pahala semua tu, mendahulu kanan kiri tu. Keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Pergi jaya masuk kaki kiri, tempat-tempat setan. Semua shopping kompleks, semua tu semua tempat setan, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kita tak perhati benda ni. Kita tak perhati. Minum dengan tangan kiri, ambil makanan makan dengan tangan, makan roti john tu dengan tangan kiri. Semua kita tak jaga adab tu, sebab itulah kita lemah dalam perkara-perkara yang sunat. Apabila lemah dalam perkara-perkara yang sunat, dia mula meremeh-remehkan perkara sunat, asalnya pelanggaran adab. Man tahawana bisunani uqiba bihirmani faraid. Barang siapa yang meremeh-remehkan perkara sunat, tak apa nak buat qabliyah ba'diyah ni. Kenapa perangai dia kata tak apa, tak buat qabliyah ba'diyah ni? Asalnya dia ada masalah dalam adab. Ada masalah dalam bab adab. Jadi bila dia meremeh-remehkan perkara sunat, dia akan diharamkan perkara-perkara yang fardu. Dia akan tak istiqamah dengan perkara-perkara yang fardu. Dan banyak kefarduan tu diambil mudah. Kita kefarduan yang paling penting sekali tu tadi, ilmu. Kalau kita bentang masalah haid, tak tahu ada kita apa. Imam kena, yang kita kata tu, imam ni batal tak? Saya ikat jatuh kat belakang. Makmum ada 300 orang, 299 buta. Ada seorang yang sedikit duduk belakang imam. Dia nak buat apa dia? Imam dia nampak tu batal. Imam tak rasa saya ikat bukan 300 kilogram. Tak rasa. Dia pun baca tu wajib kat saja begitu. Kalau tegur dari belakang, subhanallah, imam baca, aku tak salah baca. Aku tak salah baca. Aku hafiz, aku hapus. Dia nak baca mana? Itu nak tanya, nak buat macam mana tu? Bertanggungjawab dia ni menegur. Sebab kalau dia membiarkan imam meneruskan sembahyang kena batal, dia tanggung dosa. Imam tak dosa sebab imam tak tahu. Dia tak boleh ikut imam sebab dia tahu imam batal. Dia kena pergi tepi imam. Dia kata subhanallah. Imam yang alim ni, dia tahulah bila ada orang duduk sebelah dia, betul-betul sebelah dia, mengucapkan subhanallah, dia otomatik tahu bahawa sembahyang dia batal. Tak payah tanya imam. Tak payah tanya lah. Imam jahil dia panggil. Jaga. Batik ilmu penting. Kalau tidak rosak sembahyang. Itu baru sikit tuan-tuan. Tapi kita bukan nak belajar banyak, tapi kita nak duduk dalam kuliah. Kita rasa kita dah tahu. Benda buruk banyak kita tak tahu. Benda buruk ni kadang-kadang boleh sampai membatalkan sembahyang. Yang tadi kita, isteri masuk rumah buat bersalin tu, masuk labor room dipanggil. Betul? Pukul 12.40. Duk mengerang, darah dah keluar. Tu darah nifas apa? Belum, darah nifas selepas salin. Duk mengerang. Pukul 5.30 deliver. Pasang. Maknanya dah salin, completed. Jadi daripada 12.30 mengerang tu sampai pukul 4.30 masuk waktu asar tu, zuhur masih wajib. Dia nak ambil wudu tak boleh, nak kamar pun tak boleh. Tapi dia masih sedar, dia tidak pengsan, dia masih berakal, betul semayang dia. Semayang dia nak, semayang mau mati waktu. Dah terbalik gini, balik. Pakai syarat kepala kalau boleh. Kalau kepala boleh ikat, pakai syarat mata. Tapi kalau kita lelaki, pakai syarat mata, buat hati-hati juga. Kita ni semayang pakai syarat mata. Tak tekan tangan kaki, kaki gantung, tangan tergantung. Kepala ni pasang benda ni. Pakai syarat mata. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Allah balik air baca surah. Nak rukuk. Ni nak rukuk. Kelip mata. Benar selalu pingat. Pasal semayang. Tu pula. Semua dia kata. Dia bukan boleh suka-suka. Datang kita tak nak belajar. Sibuk panjang. Saya menasihatkan diri saya. Kita duduk dalam majlis. Tetapkan seminggu sekali ke seminggu sekali. Tak apalah ikut
keadaan masing-masing. Tujuannya apa? Satu saja tujuan dia ialah untuk dapat title kita mati dalam belajar. Sebab ilmu terlampau luar tu. Kalau cara kita belajar macam ini, payahlah nak jadi ulama. Alamak je itu. Tak. Orang nak jadi ulama ni berpuluh tahun belajar. Sunat kita tu ada berpuluh ribu hadis dalam kepala. Kitab-kitab fiqh sampai majmuk semua dalam kepala. Kita nama kitab yang kita belajar pun tak ingat. Kalau tanya menyemah tu siapa pengarang tu, tak ingatlah kita. Jadi kita memang keadaan kita macam itu. Kita ada satu peluang lagi, iaitu kita tetapkan mana kita nak belajar seminggu sekali itu, dan kita istiqomahkan. Katalah kat Selasa aku mesti belajar dengan ustaz ni, di surau ni ada kitab ni. Okey, hari Selasa kita belajar. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu meninggal, tapi dah niat nak datang yang ke depan tu, mati dalam belajar, dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga adab, jaga perkara itu. Kalau tengah-tengah azan tu jangan bercakap perkara-perkara kecil-kecil, apalagi perkara maksiat. Kerana dalam jauh al-Fahum menyebut, barang siapa yang berkata-kata perkara yang kecil-kecil, perkara dunia, ketika azan berkumandang, dia khawatiri mati dalam su'il khatimah. Dia ada satu cerita. Perempuan ni orang kaya, dia suka buat parti joget lah, berurang joget-joget dengan muzik, dengan arak apa semua tu. Tapi dia ni ada satu kekurangan. Dekat rumah yang dia buat parti apa semua tu memang dekat dengan, masih lagi boleh mendengar azan. Bila azan kedengaran dia, stop, majlis stop, kita hormat dua azan. Ada yang azan, mantai joget lagi. Tak lama tu dia mati. Ada orang alim bermimpi berjumpa di dalam syurga. Jadi orang alim tanya, macam mana kau boleh masuk dalam syurga? Dia kata, memang aku ni ahli maksiat apa semua, tetapi Allah redha akan perbuatan itu. Satu ketika aku buat majlis maksiat tu, ketika azan berkumandang, aku memberhentikan maksiat tersebut kerana membesarkan syiar Islam. Maka disebabkan itu Allah ampunkan dosa. Allah tak suka dia buat maksiat, tetapi Allah sudi nak mengampun dia. Macam itu. Kita tengok adab, kesan adab kita tengok. Jangan tak semayang lepas ni tu buat parti tu banyak kita kan. Jangan faham kita tak tolong. Fahamkan betul-betul. Tak tahu orang tak tahu orang tu. Dia faham balik dia benda. Jangan. Itu satu contoh yang menunjukkan kemurahan Allah dan bagaimana Allah menilai satu